Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-229 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, Soleh nak minta tolong kepada anda yang baik hati di luar sana. Tolong sharekan, tolong kongsikan Soleh punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. So, tajuk kita hari ini adalah kelebihan ilmu. Mungkin ada yang tak jelas dan tak faham kan? Apakah kepentingan ilmu? So, Soleh akan kongsikan sebentar lagi, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Mariam. Hai, waalaikumsalam Puan Emma. Waalaikumsalam Puan Masyita. Okey, Alhamdulillah yang thank you bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah merestui dan mempermudahkan majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Waalaikumsalam Puan Suhaiza. Waalaikumsalam Puan Hafizah Ahmad. Okey, Alhamdulillah. Okey, jom selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam Puan Julie Masyita. Okey, Alhamdulillah. So, berbalik pada tajuk kita hari ini adalah kelebihan ilmu. Tahukah kalian, sebenarnya banyak sangat kelebihan dan juga fadilat daripada ilmu yang kita belajar setiap hari, tak kira masa, pagi, petang, siang, malam. Rupa-rupanya ada manfaat yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Allah telah tunjukkan manfaat demi manfaat setiap hari. So, antara kelebihan ilmu di dunia lagi, Allah telah menampakkan kesan sebagaimana sesiapa yang menuntut ilmu pada hayat dia, sepanjang hayatnya hinggalah ke akhir hayatnya, sehingga hujung nafasnya, insya-Allah kehidupannya di dunia ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupannya akan sentiasa diberkati. Allah akan mempermudahkan semua urusan dia, insya-Allah. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan urusan dia. Sebagai contoh, Allah memberikan rezeki melimpah ruah, Allah memberikan rezeki barokah, keluarga yang bahagia, hati yang tenang, kemanisan dalam ibadah, insya-Allah. Dekat dunia lagi dah dapat, apatah lagi dekat akhirat. Allah telah menjanjikan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa kepada mereka yang tak jemu-jemu, tak pernah berkira untuk menuntut ilmu akhirat, insya-Allah. Okey, yang kedua, kelebihannya apabila kita menuntut ilmu, Allah telah menjanjikan barang siapa yang menuntut ilmu, insya-Allah akan menjadi ladang pahala yang berpanjangan. Pahala akan mengalir tak putus-putus. Walaupun kita telah meninggal dunia, tetapi sebab ilmu yang telah kita curahkan, kita kongsikan saban hari, sebenarnya itulah pahala jariah kita yang akan mengalir tak putus-putus. Walaupun kita dah masuk dekat alam kubur, walaupun kita dah ada dekat alam barzah, insya-Allah segala jariah, kita punya video, kita punya perkongsian ilmu, andai kita telah meninggal, ada orang yang tengok, so akan mengalir pahala. And then kita kongsi ilmu dekat tim apply, walaupun kita dah tak ada nanti,
itulah yang menjadi pahala yang berpanjangan dan pahala yang terus mengalir tak putus-putus. So beruntung sangat kan? Walaupun kita dah meninggal dunia, pahala tetap mengalir tak putus-putus. Okey ya, seterusnya. Apabila kita rajin menuntut ilmu, Allah akan memelihara ilmu tu. Sebagaimana kita ada adab bagaimana kita bila kita belajar, kita dituntut untuk menulis setiap ilmu yang kita pelajari. So Allah akan memelihara ilmu yang kita pelajari apabila kita sentiasa mencatat, kita sentiasa menulis, kita sentiasa orang kata apply segala ilmu tersebut dan kita sentiasa pelajari tanpa jemu. Sebab tu jangan pelik kenapa bila kita masuk kelas, pensyarah suruh catat, cikgu suruh catat, lecturer suruh catat apa segala isi yang penting-penting. Sebab menulis itu adalah satu cara bagaimana nak memastikan kita punya akal fikiran tajam untuk mengingati segala info-info, segala ilmu-ilmu tu akan lekat dekat kepala kita and then akan terserap elok dalam hati kita. Memang begitu adab untuk kita menuntut ilmu. Jangan bantah, jangan komplain kalau kita bila mana disuruh untuk menulis segala catatan-catatan ni. Sebenarnya inilah yang akan bermanfaat buat diri kita sampailah kita habis nyawa kita pun, insya-Allah segala apa yang kita tulis tu itulah yang bermanfaat. Sebagai contoh, apabila seorang penulis buku, apabila dia menuliskan segala tulisan, segala ilmu-ilmu dibukukan dalam satu buku khas, maka apabila orang ataupun pembaca membaca segala ilmu di dalam itu, insya-Allah segala tulisan tu akan terserap elok. Lagi-lagi kalau tulisan tu yang menyentuh pasal kehidupan akhirat, bagaimana kita nak dapat kasih sayang Allah, dia akan terserap elok dekat hati kita bila mana segala ilmu tu dituliskan dan dibukukan. Sebab tu Al-Quran sendiri pun ada peringkat-peringkatnya. Sebagaimana setiap kali turunnya peristiwa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya ada ilmu-ilmu yang terkandung sangat luar biasa, yang Allah kurniakan hanya kepada mukjizat, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. So Allah pelihara ilmu tersebut. Kita tulis, kita keluarkan learning point kita. Sebab tu jangan pelik kalau sifu-sifu ke cikgu-cikgu kita ke mentor-mentor suruh buat learning point. Tuliskan apa yang anda faham daripada apa yang kita pelajari ilmu hari ni. Sebenarnya itulah manfaat yang akan kita perolehi. Bila kita faham sesuatu ilmu tu, kita jaga adab berguru, kita jaga adab dengan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang bermanfaat sangat luar biasa, insya-Allah. Okey ya, seterusnya. Malaikat akan mencatat pahala dan inilah jalan mujahadah kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat mudah. So setiap apa yang kita pelajari, contoh kita pergi masjid, surau-surau untuk berguru dengan ustaz-ustazah, maka malaikat akan mencatatkan segala pahala buat kita yang menuntut ilmu, jihad fi sabilillah. Tak kira masa panas ke hujan ke, sanggup mak ayah kita, mak kita kayuh basikal nak pergi surau, and then ayah kita sendiri pun tengah-tengah hujan tu, tapi sebab nakkan ilmu tu, sanggup bonceng basikal untuk pergi ke surau, pergi ke masjid semata-mata untuk mendapatkan ilmu yang berkat, insya-Allah. So malaikat akan mencatat setiap kebaikan, setiap manfaat ilmu yang kita dapat tu, dan pengorbanan masa kita, tenaga kita, masa kita, duit kita. Kalau kita pergi ilmu yang berbayar, insya-Allah malaikat akan mencatat tanpa putus-putus. Malaikat mencatat segala kebaikan, segala manfaat yang kita cuba untuk bantu diri kita dan bantu ummah dekat luar sana untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya, kelebihan ilmu adalah apabila kita tak jemu-jemu mencari ilmu, sebenarnya kita jangan cakap penat ke, jangan kita komplain, alah tak ada apa-apa pun kalau masuk kelas itu ini. Sebenarnya ada barakah
daripada doa seorang guru, di mana seorang guru apabila mendoakan anak-anak muridnya, doa guru tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tiada istilah anak murid melawan guru. Tiada istilah anak murid akan mendapat ilmu yang berkat kalau dia tak jaga disiplin dengan ilmu dan guru tersebut. Sebab tu Allah sangat mengangkat tinggi darjat seorang murabi, seorang guru, seorang ustaz, ustazah nak mendidik anak-anak kita. Cuba kalau kita sendiri yang ajar anak-anak kita, mau jadi markah hijau kan. Tetapi kesabaran guru-guru kita dekat sekolah tu, macam mana nak mendidik 30 orang pelajar, 40 orang pelajar, kesabarannya tiada had. So kita kena berterima kasih, dan kita sebagai ibu bapa pun kena jaga adab dengan guru-guru yang menjaga anak kita, yang mengajar anak kita tanpa jemu. Ucapkan terima kasih. Kalau ada rezeki lebih, kongsi rezeki, bagi hadiah dekat cikgu-cikgu, tanda ucapan terima kasih kita kepada guru-guru yang dah memandaikan anak kita sehingga anak-anak kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang beradab, manusia yang berakhlak, asbab daripada didikan seorang guru. So seorang kita ni manusia akan mendapat barakah guru kita andai kita jaga adab. Kita tak lawan cikgu. Cikgu suruh buat kerja sekolah, kita buat. Cikgu bagi tugasan, bagi task, kita buat tanpa bantah, tanpa kita abaikan, dan kita biarkan guru kita tu, dan kita respon guru kita. Kita sentiasa menjaga adab, cakap yang sopan santun, cakap yang elok-elok. InsyaAllah doa dan barakah akan mengiringi kehidupan kita andai kita sentiasa mementingkan bahawa guru ini adalah antara keramat hidup kita yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan kita ingatkan ibu bapa dan suami kita je keramat hidup. Sebenarnya guru kita juga adalah salah seorang keramat hidup kita. Bermaksud di sini, keramat hidup ni adalah insan yang paling penting, di mana keberkahan hidup kita, kejayaan hidup kita yang barakah tu adalah kerana doa asbab mereka. Mereka yang mendoakan kita tanpa jemu. Mereka yang sentiasa bersama kita saat susah dan senang, sentiasa membimbing kita sehingga kita menjadi pandai yang sekarang ni, insya-Allah. So ucapkan terima kasih kepada mereka. Jangan rasa mereka ni satu bebanan, mereka ni selalu menyusahkan kita. No, sebenarnya mereka nak kita jadi manusia yang berguna. Sebab tu mereka tegas, mereka berdisiplin, mereka sangat-sangat mementingkan kualiti berbanding dengan kuantiti, insya-Allah. Okey, dan yang seterusnya, Allah menjamin kebahagiaan dan kemudahan. Kita nak menuju hari akhirat nanti, kita nak balik rumah asal kita nanti, ilmu ni lah yang akan bantu hidup kita. Sebab Allah telah berkata dan Allah telah berfirman, ada 3 perkara di mana kalau kita jaga sungguh-sungguh 3 ni, insya-Allah ialah penyelamat diri kita nanti di akhirat kelak. Yang pertama adalah doa anak soleh dan solehah. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat yang kita sebarkan. Yang ketiga adalah sedekah amal jariah kita. So 3 perkara ni tak akan berhenti-henti mengalir andai kita menjaga ia sepenuh hati kita. Kita jaga barakah hidup kita, insya-Allah Allah sangat mempermudahkan dan Allah akan mengurniakan pahala yang tak putus-putus buat diri kita. Dan akhir sekali, ilmu ni adalah alat dalam penerimaan ibadah kita. Cuba bayangkan, kalau kita solat, kita tak tahu baca Al-Fatihah yang betul, adakah solat kita akan diterima? Kalau kita solat tanpa baca Al-Fatihah yang betul, maka solat kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, kenapa Soleh kata, ilmu ni adalah sangat penting dan merupakan alat untuk penerimaan ibadah kita. Ialah kalau kita nak mengerjakan haji, nak mengerjakan umrah, tetapi kita tak tahu ilmu, kita cetek ilmu, kita jahil, tak nak belajar. So macam mana kita nak pergi Mekah dalam keadaan kita tak ada ilmu? Macam mana Allah nak terima ibadah kita? Macam mana Allah nak terima haji dan umrah kita? Macam mana Allah nak terima segala kita, apa yang kita lakukan ni? Solat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita. Macam mana kalau kita nak buat sesuatu perkara tu kita tak ada ilmu?
Ilmu nak ambil wuduk pun kita tak tahu. Ilmu nak bersuci pun kita tak tahu. Lagi-lagi kita ni, dah meningkat remaja. Anak kita nak kahwin, munakahat, kita tak belajar. Macam mana rukun untuk kita bernikah ni? Ada wali, ada lafaz ijab dan kabul. Andai kita hidup dekat dunia ni tak nak belajar, tak nak menuntut ilmu, kita nak kahwin pun tak boleh. Kita nak ada zuriat pun tak boleh kalau kita tak ada ilmu. Sebab tu ilmu ni adalah alat untuk penerimaan ibadah kita. Nak solat, ada ilmu yang kita kena belajar. Nak mengerjakan haji dan umrah pun, nak berniaga. Ramai yang berniaga kan pada hari ni. Sebab tu, boleh jadi perniagaan yang kita lakukan setiap hari ni, ada kalanya perniagaan tu tak berkat. Perniagaan tu makin lama menjadi untung yang membinasakan. Sebab kita tak ada ilmu berniaga. Kita tak ada ilmu muamalah yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, macam mana munakahat muamalah kita ni, kita antara kita pembeli dengan penjual, macam mana Allah nak terima dan Allah nak reda kalau kita nak berniaga tapi ilmu tu tak ada. Kita tak nak belajar, kita tak nak cedok ilmu, kita tak nak top up ilmu. Kita hanya mengharapkan keajaiban semata-mata tanpa melakukan muamalah yang sebenar-benarnya. So, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu untuk memajukan kita umat Islam pada hari ini. Nak berjaya dunia akhirat, kita kena dengan ilmu. Sebab tu ilmu ini adalah shortcut jalan kejayaan. Seseorang manusia takkan berjaya kalau dia malas nak cari ilmu. Dia malas dan berkira-kira, kedekut nak menuntut ilmu. Nak beli buku FTR pun masih berkira-kira, masih bertangguh-tangguh. Sekarang ni HQ sedang buat offer pun, dia hanya pandang sebelah mata kerana dia anggap ilmu tu tak penting. Ilmu tu tak boleh nak memajukan diri dia. Sedangkan kalau kita berkorban, cari ilmu, invest ilmu, kita berkorban apa saja untuk memajukan diri kita dengan ilmu, sebenarnya ilmu itulah yang akan membawa kita ke jalan yang Allah reda. Kita nak bahagia dunia akhirat. Hanya dengan ilmu, shortcutnya untuk kita dapatkan kejayaan pada hari ini, insya-Allah. So, kepentingan ilmu ni jangan kita abaikan, insya-Allah. So, sementara kita ada offer penghabisan stok sehingga 30 hari bulan ni, anda jangan buang masa, jangan berkira-kira kerana kita menyediakan harga penurunan dan lelong habis-habisan hampir 50%. InsyaAllah anda takkan rugi. Anda dapat support group, anda dapat group bimbingan, anda dapat tas, anda dapat segala kelebihan. InsyaAllah kalau anda join circle kami, tim FTR, insyaAllah kita akan sama-sama mengorak langkah kejayaan yang barakah dengan ilmu yang boleh membawa kita untuk kembali kepada Allah. Always turn back to Allah, insyaAllah. Okay, sekadar ini sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha hari ini. InsyaAllah segala salah silap harap dimaafkan dan yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.